Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang seterusnya. Okey, berpandukan dengan modul salam kafar kamu buka muka surat. Okey, kita buka sama. Surat Okey, kita ke muka surat 12, iaitu pelajaran ibadah tajuk wuduk. Okey, minggu lepas kamu dah belajar berkaitan dengan anggota wuduk yang ada nasyid minggu lepas. Ustazah dah kongsikan anggota-anggota wuduk yang minggu lepas kamu dah belajar, iaitu muka, tangan, kaki, kepala dan juga telinga. Okey, bila kamu dah kenal apa itu anggota wuduk, seterusnya kita akan masuk kepada cara untuk kamu mengambil wuduk. Okay, tajuk kita hari ini adalah wuduk dalam pelajaran ibadah berpandukan dengan modul salam kafar kamu di muka surat 12. Okey, jom kita tengok bagaimanakah cara ataupun tata cara untuk kamu mengambil wuduk. Okey, ada cara dah . Jadi kita ke yang pertama. Okey, yang pertama perlu membaca basmalah. Okey, membaca basmalah. Okey, membaca basmalah, bacaannya macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu adalah bacaan basmalah. Okey, mula-mula sekali sebelum nak ambil wuduk, kamu perlu membaca basmalah. Okey, kita tengok pada yang seterusnya. Okey, yang seterusnya, membasuh kedua belah tangan hingga ke pergelangan tangan. Okey, Ustazah ulang lagi sekali. Membasuh kedua belah tangan hingga ke pergelangan tangan. Okey, yang kedua ni kamu perlu membasuh tangan kamu kan. Kita ada dua tangan, tangan kanan dan juga tangan kiri. Kamu hanya perlu membasuh sehingga pergelangan tangan je. Okey ni yang Ustazah cakapkan ni. Okey, yang dekat tempat kamu pakai gelang, kamu pakai jam, yang tu kita panggil sebagai pergelangan tangan. Nak basuh berapa kali? Basuh 3 kali sahaja. Okey, jangan lebih, jangan kurang. Kalau lebih tu dia membazir pula. Okey, kita ke langkah yang seterusnya. Okey, yang seterusnya berkumur-kumur. Berkumur-kumur ni pun sama juga, hanya dilakukan sebanyak 3 kali sahaja. Yang keempat, okey, yang keempat, membasuh muka berserta lafaz niat. Saya baca lagi sekali. Membasuh muka berserta lafaz niat. Okey, macam mana lafaz niat untuk kamu mengambil wuduk? Okey, kamu nampak dalam petak. Okey, dekat gambar sini yang saya tunjuk ni dalam petak ni. Okey, bacaannya macam ni. Nawaitu raf'al hadasi lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Okey, bila kamu dah lafazkan niat wuduk tu, kemudian kamu tadahkan air dan kamu basuhlah muka kamu, bermula daripada gigi rambut kamu dari atas ni. Okey, dari atas ni ke tepi telinga kamu kiri kanan ni dan sehinggalah ke bawah dagu. Pastikan bila kamu ambil wuduk tu, air wuduk tu diratakan, perlulah kena dekat semua kawasan muka kamu. Okay, nak basuh berapa kali? Hanya kamu perlu basuh sebanyak 3 kali sahaja. Okay,
Okey, kita ke slide yang seterusnya. Okey, yang kelima. Membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Saya baca lagi sekali. Membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke siku dan dimulai sebelah kanan. Okey. Yang tadi, yang mula-mula tadi kita basuh tangan sampai pergelangan tangan saja. Okey, untuk yang seterusnya ni kita perlu membasuh tangan kita sampai ke siku. Okey. Sampai ke siku dan dimulai dengan anggota sebelah kanan dahulu. Bila kata kita ambil wuduk, setiap anggota kita yang kita guna tu mestilah bermula daripada sebelah kanan, kemudian diikuti dengan anggota sebelah kiri. Okay, kalau macam kita basuh tangan hingga siku pun sama, kita basuh yang anggota belah kanan dulu, kemudian baru anggota belah kiri. Nak basuh berapa kali? Basuh 3 kali sahaja. Kanan 3 kali, kiri pun 3 kali. Jangan membazir. Okay, kalau membazir tu amalan amalan siapa? Kau fikirkan sendiri. Okey, kita ke slide yang seterusnya. Okey, yang keenam, menyapu sedikit daripada bahagian kepala. Macam Ustazah dah cakap pada video yang lepas, bila kita ambil wuduk, kita bukan basuh keseluruhan kepala kita, tak. Kita hanya basuh sebahagian je, bahagian depan ni saja. Bukannya sampai ke belakang, tak. Tu salah. Kita hanya ambil air sikit, kita sapukan sedikit daripada bahagian kepala. Kalau kamu tengok gambar dekat sini pun, okey, dia sapu sikit saja pada bahagian depan kepala dia tu. Nah, basuh kepala pun sama juga, hanya perlu dilakukan sebanyak 3 kali sahaja. Okey, kita ke slide yang seterusnya. Okey, slide yang seterusnya, nombor 7, membasuh kedua-dua telinga. Ustazah baca lagi sekali. Membasuh kedua-dua telinga. Okey, macam yang Ustazah bagi tahu pada pelajaran yang lepas, telinga ni adalah anggota sunat. Tapi boleh ke nak basuh Ustazah? Okey, boleh, tak salah. Benda sunat ni bila kita buat, kita dapat pahala. Kalau tak buat, tak adalah. Okey. Telinga pun sama, basuh kedua-dua telinga kita sebanyak 3 kali sahaja. Okey. Kita ke slide yang seterusnya. Okey, yang ke-8, membasuh kedua-dua belah kaki hingga buku lali. Okey, membasuh kedua-dua belah kaki. Membasuh, saya baca lagi sekali. Membasuh kedua-dua belah kaki hingga buku lali dan dimulai sebelah kanan. Okey, macam yang kita basuh tangan tadi juga. Mestilah dimulai dengan anggota sebelah kanan. Mesti mula dengan kaki kanan dulu, kemudian barulah diikuti dengan kaki kiri. Okey, membasuh kedua-dua belah kaki hingga buku lali. Okay, kalau kita tengok pada gambar yang ada dekat sini, dia hanya basuh kaki dia sampai buku lali dia sahaja. Bukan basuh sampai ke lutut. Tak, sampai buku lali sahaja. Dan pastikan air tu kamu ratakan, dan kamu perlu pastikan air yang kamu basuh kaki kamu tu mengenai ke seluruh kaki kamu lah, celah-celah kaki, celah ibu jari tu. So macam nak bagi kena. Ke dalam gambar ni kamu nampak sambil dia basuh, sambil dia gosok dengan tangan dia. Jadi bila kamu ambil wuduk, bukannya kamu bukan pilih air kan, bukannya kamu
tak apa tu, basuh terus dari bilik air tu, kamu perlu gosok dengan tangan kamu sekali. Faham? Supaya air tu boleh diratakan, boleh sampai ke celah-celah jari tangan kamu, celah-celah jari kaki kamu lah. Okey, barulah wuduk kamu dianggap sebagai sah ataupun diterima. Kalau lah kamu basuh tu tiba-tiba air tu tidak sampai dekat celah-celah jari, celah-celah jari tangan, jari kaki. Okey, tu wuduk kamu tu tak sah lah. Kamu perlu ambil semula. Okey, faham? Dimulai dengan sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, dan dilakukan sebanyak 3 kali sahaja. Wuduk, ingat, 3 kali sahaja. Okey, seterusnya kita ke slide yang seterusnya. Okey, yang ke-9 dan juga yang terakhir adalah tertib. Tertib ataupun mengikut urutan. Jadi daripada nombor 1 sampailah ke nombor 9 tadi, kamu perlulah melakukan mengikut urutan. Kalau kamu tak ikut urutan, contohlah ustazah, saya malas lah, saya nak basuh kaki dulu. Contohlah kamu kata nak basuh kaki dulu, lepas tu nak basuh muka, lepas tu nak basuh tangan, lepas tu baru basuh kepala. Boleh ke nak buat macam tu? Okey, tak boleh. Kamu perlu mengikut urutan daripada step nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 sampailah ke nombor yang ke-9 ni perlu dah dilakukan mengikut urutan. Boleh tak kalau tak mau ikut urutan? Tak boleh. Bila kamu tak ikut urutan, maksudnya wuduk kamu tu tak sah, dan kamu perlu ambil semula daripada step yang pertama, daripada langkah yang pertama tadi. Okey, jom kita tengok balik. Kita recap balik apa daripada step yang pertama tadi. Okey, step yang pertama tadi ialah membaca basmalah. Membaca basmalah iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang kedua, membasuh kedua belah tangan hingga ke pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membasuh muka berserta lafaz niat. Yang kelima, membasuh kedua belah tangan hingga ke siku dan dimulai sebelah kanan. Okey, yang keenam, menyapu sedikit daripada bahagian kepala. Yang ketujuh, membasuh kedua-dua telinga. Yang ke-8, membasuh kedua-dua belah kaki hingga buku lali dan dimulai sebelah kanan. Dan yang terakhir, nombor 9, tertib, iaitu mengikut urutan. Ingat, apabila kamu ambil wuduk, kamu perlu mendahului anggota sebelah kanan, ataupun kalau tangan kita ada dua, tangan kanan, tangan kiri, kita mulakan dengan tangan kanan dulu, kemudian barulah tangan kiri. Kaki pun sama, mula kaki kanan dulu, kemudian baru kaki kiri. Okey, lagi okey, setiap perbuatan, basuh kaki, basuh muka, basuh tangan, basuh telinga, basuh kepala, semuanya lah perlu dilakukan sebanyak 3 kali sahaja. Boleh tak buat lebih? Tak boleh. Bila lebih tu dianggap sebagai membazir. Dan wuduk kamu tu, bila mana kau basuh anggota wuduk kamu tu, air perlulah diratakan dan perlulah mengenai ke seluruh
kawasan anggota wuduk kamu tu. Jadi macam nak bagi kena semua, kamu perlu guna tangan kamu perlu gosok. Contohnya basuh tangan sampai ke siku kan, jadi kamu kena gosok lah sampailah ke siku kamu, supaya air tu kena rata. Okey, setakat itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Diharap video Ustazah ni memberi manfaat kepada kamu semua dan kamu dapat praktikkan dalam kehidupan kamu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.